Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi bicara kita kali ini dalam strategi penguasaan sumber manusia. Kali ini kita berbicara tentang 10 peranan besar HR dalam organisasi. Bagaimana kita nak lihat peranan-peranan human resource. Ini mungkin bagi kolasa atau perumusan yang kita bicarakan sebelum ini. Okey, kita akan terus beroperasi ataupun membuat bicara dalam FB page Nadi Duit. Kita juga akan terus memasukkan video ini dalam FB page Wan Alwi The Talent Wizard, Instagram Wan Alwi The Talent Wizard adalah YouTube kita, channel YouTube kita, channel Wan Alwi The Talent Wizard, dan juga kita masukkan secara 3 minit di TikTok Wan Alwi dan Talent Wizard mengikut susunan-susunan yang telah kita buat. Kita akan bicarakan tentang peranan-peranan HR kan. Yang pertamanya, HR ini dia mesti memastikan bahawa organisasi yang HR itu berada, HR itu ingin memperkasakan organisasi, ialah pertamanya mesti memastikan bahawa accomplish ataupun mencapai goal dalam bisnes. Maknanya kenapa HR ini dia menjaga sumber manusia di dalamnya. So apabila dijaga sumber manusia, dia kena memastikan manusia di dalam organisasi itu bekerja keras untuk mencapai goal matlamat yang KPI yang hendak dicapai oleh organisasi dalam bisnes masing-masing. Itu yang pertama. HR juga dia akan membantu organisasi untuk improve, mempertingkatkan efisiensi kecekapan dalam operasi. HR juga dia membantu organisasi mengambil take care ataupun melihat, memantau, mengambil berat tentang employee yang ada needs mereka masing-masing. Maknanya mereka dia cuba nak selesaikan keperluan-keperluan dan keinginan-keinginan employee selari dengan goals, KPI, matlamat yang ditentukan oleh organisasi. Yang seterusnya, HR ini dia membantu organisasi dengan membuat perubahan-perubahan yang mengikuti keadaan semasa, mana dia adapt dengan perubahan-perubahan semasa. Itu yang pertama, 4 peranan yang pertama dalam HR. Kita tengok 4 peranan yang kedua dalam HR. Peranan yang kedua dalam HR ini dia terlibat sama dalam proses untuk define strategi bisnes dalam organisasi. Maknanya dalam mesyuarat organisasi, wakil HR akan ada kat situ. Apa saja dia bicarakan, HR akan melihat dari sudut allocate pekerja-pekerja human resource dalam organisasi untuk mencapai strategi-strategi. Itu yang part pertama. Part yang seterusnya ialah HR ini dia mesti memastikan bahawa proses-proses HR dia akan berjalan dengan lancar selari dengan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam bisnes strategi organisasi tersebut. Yang seterusnya ialah HR ini dia terlibat sama dalam nak improve, nak mempertingkatkan komitmen pekerja-pekerja. Maknanya pekerja-pekerja ni dia nak tingkatkan komitmen mereka, nak ikat supaya mereka bersama dengan budaya organisasi dan mereka memahami apa yang organisasi nak capai. HR juga dia kena tajamkan perubahan-perubahan culture dalam organisasi yang ke arah lebih kebaikan. Biasanya organisasi dia akan ada perubahan culture, dia akan ada transformasi itu, transformasi ini. HR dia kena terlibat sama untuk memastikan apa saja transformasi yang dilaksanakan oleh organisasi akan tercapai kerana HR ini menjaga manusia di dalamnya. Itu yang part yang kedua, yang apakah HR yang perlu HR lakukan kan. Yang ketiganya ialah HR yang dia perlu memastikan bahawa setiap HR strategi yang telah dirancangkan bersama dengan business strategi ini dia mesti align, dia mesti selari dengan business strategi. Dia tak boleh tak selari. Sebab apa? Dia membantu banyak di sana. Keduanya, HR ini dia memastikan bahawa proses-proses yang telah dirancang itu akan dapat dipantau, dilaksanakan, diurus secara efisien. HR juga dia kena memastikan bahawa segala HR polisi, program yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia ini dapat dibuat dengan sebaiknya. HR juga dia kena memastikan bahawa segala proses program yang telah dibuat oleh organisasi untuk membuat perubahan-perubahan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh pekerja dapat terlibat dan pekerja diberi latihan, diberi penerangan yang bagus supaya mereka memahami perubahan-perubahan yang hendak dilaksanakan dalam organisasi. Itu yang ketiga, peranan HR. Peranan HR yang keempat seterusnya, ada 4 juga peranan HR yang keempat. Pertamanya, HR ini dia kena secara efektifnya dinilai
berdasarkan pada ability keupayaan HR itu sendiri untuk membantu, menolong, memahami konsep strategi, pastikan bahawa konsep strategi itu dapat dilaksanakan dengan bagus. Dia kena melihat keberkesanannya juga dalam proses nak mencantikkan proses-proses HR ini dapat deliver kepada pekerja dengan bagus. HR ini dia kena dinilai juga keberkesanan dia dalam keupayaan dia menolong pekerja-pekerja mencapai kehendak masing-masing dalam organisasi. HR ini juga perlu dinilai secara efektifnya keupayaan mereka untuk menolong organisasi untuk adapt dan juga untuk anticipate dengan further isu, dengan isu-isu semasa, mana terlibat sama, dah dapat adapt, dapat sesuaikan diri dengan isu-isu semasa. HR ini peranan dia penting juga. Mana HR, kenapa manusia itu ada di dalam, kan seolah balik manusia itu ada dalam HR yang uruskan. Dan seterusnya juga HR ini adalah, hendaklah HR ini meletakkan dirinya, positionkan dirinya sebagai 4 perkara. Yang pertama sebagai business partner, yang keduanya sebagai seorang yang pengurus pekerja-pekerja secara seorang expert, yang ketiga mereka jadi champion kepada pekerja-pekerja, di mata pekerja mereka lah juara jalan nak menyatakan kehendak pekerja, tetapi mesti selari dengan apa yang dibawa oleh organisasi. Dan seterusnya HR ini adalah ejen perubahan dalam membangunkan organisasi ke arah lebih baik, mencapai impian organisasi tersebut. Itu yang peranan yang kelima. Kita tengok peranan yang keenam HR, bersudut dengan masa. HR ini dia kena spend time, dia kena meletakkan masa pada isu-isu yang berkaitan dengan strategi, isu berkaitan dengan operasi. Dia kena dengar, dia kena respon kepada bicara-bicara dan kehendak employee. Dia kena support sesuatu yang hendak dimasukkan ke dalam organisasi, satu behavior, attitude baru yang hendak dimasukkan dalam organisasi, budaya baru yang dilaksanakan oleh organisasi untuk memastikan bahawa organisasi itu sentiasa kompetitif dalam industri berbanding dengan pesaing-pesaingnya. Macam susah kita nak guna ayat itu kan, supaya kita dapat ayat yang kemas begitu. Itu peranan HR. Maknanya itu 4 perkara peranan HR. Dia kena spend masa, dia kena buat analisis, buat itu, buat ini, merancang itu, merancang ini. Itu yang keenam. Yang ketujuhnya, HR ini dia kena secara aktifnya terlibat sama dalam business planning, merancang bisnes dalam organisasi. Dia kena terlibat sama dalam nak design, nak reka bentuk, nak cipta, nak deliver segala proses-proses yang dilaksanakan. HR ini dia kena secara aktif mesti terlibat sama untuk mendengar dan respon kepada apa saja isu yang berkaitan dengan pekerja. HR ini dia kena cekap, dia kena respon secara aktifnya apa saja perubahan, pembaharuan, transformasi yang berlaku dalam organisasi. Itu peranan HR juga. Dia kena terlibat secara aktif tau. Sebab itulah orang yang handle HR ni, dia tak boleh sekretari, dia tak boleh pegawai-pegawai biasa. Dia mesti orang yang ada ilmu dalam HR ataupun orang yang nak belajar ilmu HR dan ingin fokus pada HR. Mana HR ni ternampak, dulu orang menampak HR macam tak penting. Rupanya penting sangat HR ini. Itu yang ketujuh. Yang ke-8nya, HR ini dia mesti bekerja keras untuk memastikan berlakunya keserasian di antara HR strategi dengan business strategi. HR ini dia mesti bekerja keras untuk memonitor proses-proses pengurusan manusia. HR ini dia kena bekerja keras untuk offer bantuan kepada employee untuk mencapai kehendak employee dari sudut personal dan juga family, supaya tidak mengganggu tugas-tugas mereka dalam organisasi. Nampak sekarang memang payahlah konsep itu, tetapi buatlah sebaik yang mungkin. Yang paling pentingnya kita mahu organisasi itu berjalan dengan lancar setiap operasinya. Seterusnya, HR ini dia kena sentiasa peka, sentiasa menajamkan kepekaan mereka kepada apa saja perubahan-perubahan yang dalam organisasi, dalam industri, perubahan dunia, perubahan dalam negara yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, supaya dia boleh menyediakan pekerjaan yang pekerja-pekerja yang bersedia untuk menerima apa saja perubahan yang berlaku. Macam zaman-zaman COVID ni memang perlu sangat benda itu kan, banyak kena dipikirkan. Okey, yang ke-9, 4 perkara yang ke-9 adalah HR dia kena develop, membangunkan segala proses dan juga program untuk memastikan bahawa bisnes
strategi dalam bisnes dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, memastikan bahawa secara efisiennya proses dokumentasi dan transaction, proses pertukaran apa saja berlaku dalam dunia HR organisasi itu, dan juga dia mesti take care tentang kehendak-kehendak dan juga keperluan-keperluan pada pekerja mereka, dan juga dia mesti cuba upaya untuk menyelamatkan syarikat apabila berlakunya transformasi syarikat dan perubahan-perubahan yang ketara dalam menghadapi situasi semasa macam sekarang lah. Dan juga yang ke-10nya, HR ini dia membina satu credibility, satu organisasi yang orang percaya dengan melaksanakan banyak membantu syarikat untuk mencapaikan matlamat goal yang telah terdekat oleh syarikat secara strategi, meningkatkan produktiviti dengan menyediakan pekerja-pekerja yang berkompeten, yang sentiasa orang kata mahu melakukan perubahan, memajukan syarikat. HR ini dia memang kena banyak membantu pekerja-pekerja mereka untuk mereka mencapai personal needs mereka, terutama dalam bidang kerjaya. Dan seterusnya, HR ini dia akan sanggup untuk menghadapi apa saja perubahan-perubahan yang berlaku dalam organisasi. Itulah 10 peranan besar HR. Setiap 10 itu, setiap satunya dipecah kepada 4. Kalau kita tengok soalan macam ada 40 sebenarnya peranan HR. Itulah yang antara dunia HR ni kan bukan dunia yang begitu besar, bukan dunia main-main. Sebab itu dalam dunia HR ini sekarang ni orang dah semakin sedar, banyak kursus-kursus dalam HR yang telah dibuat untuk majikan dalam 4 hari, 5 hari. Kan kita tengok pada Perkeso pun dia dah ada memberikan satu ruang dan peluang untuk latihan-latihan kepada majikan, pada pekerja kan, untuk mereka lebih memahami tentang dunia HR. Dan Career SP pun dah ada buat program-program dia, penjana program-program penjana pun dah ada program 5 hari kan. Begitu juga ada juga lah konsultan-konsultan yang bersama dengan universiti untuk memberikan program 5 hari supaya orang faham dunia HR ni dunia yang begitu perlu difahami oleh syarikat untuk membangunkan pekerja dan memajukan syarikat itu sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi daripada semua channel Wan Alwi dan The Wizard. Kita jumpa pada hari-hari yang berikutnya untuk kita bicarakan tentang kompetensi yang perlu ada pada setiap pekerja secara teori dan boleh secara praktikal boleh dilaksanakan bersama. Kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.